السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، واغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. أما بعد، مسلمين dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah kurniakan kepada kita mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Nabi umat ini ciptaan yang paling afdal, Nabi yang paling afdal, Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini beruntunglah sesiapa yang cintanya dengan sempurna. Sesiapa yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang sempurna, maka beruntunglah dia. Dan yang memperbanyakkan salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah dia juga. Pada malam ini, malam Jumaat, dan kita di bulan Ramadan Al-Mubarak, maka jom kita sama-sama pada malam ini kita menggunakan masa kita dalam kebaikan, menggunakan masa kita dalam mengajar ilmu dan belajar ilmu, dan kita memperbanyakkan salawat ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumaat ini. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita sambung dalam tazkirah kita, saya harap para muslimin dan muslimat mereka tekan like dan share dan jemput kawan-kawan masuk dan ikut kita dalam program ini. Kita ramai-ramai malam ini kita buat live streaming, maka harap para muslimin dan muslimat pada malam Jumaat ini mereka rajin untuk membantu dalam urusan dakwah dan jemput kawan-kawan dan sahabat untuk mereka masuk dan belajar sekali lillahi ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah memberi pelajaran yang besar kepada umat bagaimana sepatutnya seorang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat kepada para sahabat bagaimana mereka cinta kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka layan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana mereka telah mempertahankan dia dengan diri mereka, harta mereka, dengan ahli keluarga mereka. Dan kita melihat kepada para sahabat yang besar seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Bagaimana mereka telah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mereka cinta kepada diri mereka sendiri. Alangkah baiknya seorang sampai ke tahap itu, yang mana dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dia cinta kepada dirinya sendiri. Tengok kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dia seorang yang kaya di kalangan Quraisy, yang dia seorang yang berani
bagaimana dia telah mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia telah menggunakan dirinya, hartanya dan ahli keluarganya dalam membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang diri Abu Bakar As-Siddiq, maka banyak kisah yang menunjukkan itu, dan di antaranya kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Abu Bakar As-Siddiq mengiringinya dalam hijrah. Bagaimana dia telah mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia tahu pada waktu itu ada ramai orang kafir, mereka mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu membunuhnya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia dengan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq tetap dengan dia, tetap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tengok selain kisah hijrah juga, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq telah membantu Rasulullah hatta dengan hartanya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nafa'ani malun kama nafa'ani malu Abi Bakar." Yani saya tidak pernah dapat manfaat daripada suatu harta seperti mana saya dapatnya daripada harta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat, para pencinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bercita-cita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita pada malam ini, malam Jumaat, memperbanyakkan salat dan salam ke atas dia sallallahu alaihi wasallam. Harap pada Ramadan ini dan pada malam Jumaat ini kita dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Alangkah beruntung yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya dalam rupa parasnya yang asli. Apakah dia dapat? Kata ulama, itu berita gembira bagi dia bahawasanya dia akan masuk ke dalam syurga. Kata ulama, yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi dalam rupa parasnya yang asli, seperti mana warid dalam hadis, melihatnya sallallahu alaihi wasallam warnanya putih, matanya luas, mata-mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luas, hidungnya macung dan rambutnya hitam, rambutnya panjang, kadang-kadang sampai ke cuping telinga, kadang-kadang ke bahunya sallallahu alaihi wasallam, dan lebar apa yang ada di antara dua bahunya sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janggutnya juga, janggutnya sallallahu alaihi wasallam ia tebal sallallahu alaihi wasallam. Maka yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupa parasnya yang asli, ada berita gembira bagi dia. Berita gembira bagi dia, beruntunglah dia. Dan ulama telah berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah." Yani sesiapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku juga dalam keadaan jaga. Kata ulama, kalau melihatnya dalam keadaan jaga, yakni orang itu mati dalam iman. Masya Allah al-azim, Masya Allah al-azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, apabila kita buat salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita membuatnya dengan ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat dalam hati cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ikhlaskan niat apabila kita buat salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala telah berfirman, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم." Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah sampai kepada keadaan yang mana dia sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mampu diam dan tidak mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaannya. Dia datang. Umar bin Khattab, pemimpin yang kuat, yang gagah,
yang berani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia kata, "Wahai Rasulullah, saya cinta kepada kamu lebih daripada saya cinta kepada semua makhluk yang lain." Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah dia kata? Dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adakah kamu cinta kepada saya lebih daripada diri kamu?" Kata Umar bin Khattab, "Iya ya Rasulullah." Rasulullah tanya, "Adakah kamu cinta kepada saya lebih daripada ahli keluarga kamu?" Umar bin Khattab kata, "Iya ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepadanya, "Adakah kamu cinta kepada saya lebih daripada harta kamu?" Dia kata, "Iya ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ana ya Umar." Yani sekarang kamu wahai Umar sudah sampai kepada keadaan sempurna pada cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, kita gembira dan kita syukur kepada Allah yang Dia telah menjadikan kita daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harap pada akhirat dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ada dalam keadaan yang baik. Kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jom jemput kawan-kawan dan sahabat untuk masuk menyertai tazkirah ini, kerana kita mahu memperbahaskan tentang perkara yang sangat penting. Pada malam ini kita akan sambung memperbahaskan tentang bagaimana mempertahankan iman, bagaimana mempertahankan Islam. Tetapi sebelum kita sambung baca dalam kitab, ada satu kisah saya nak ceritakan, yang ia kisah Al-Imam Al-Busiri yang menulis qasidah Al-Burdah, menulis qasidah Al-Burdah yang masyhur. Maka Al-Imam Al-Busiri, sebab dia menulis qasidah itu apa? Dikatakan bahawasanya dia telah ditempa dengan penyakit stroke. Maka sebelahnya dia tidak dapat menggerakkannya. Maka orang-orang salih biasanya mereka buat amalan salih, kemudian mereka mohon daripada Allah, mereka harap dengan amalan salih yang mereka buat, maka mereka dapat doa mereka diterima dan urusan mereka dipermudahkan. Maka beliau telah fikir tentang apakah perkara yang baik yang dia mahu buat. Dia fikir untuk membuat sebuah qasidah memuji padanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita. Dia menulis suatu qasidah namanya Al-Burdah, yang ia mula dengan amin tadhakkuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami. Dia menulis qasidah itu dan dia tidur. Dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, menyapu atas badannya, dan dia dalam mimpi sembuh daripada penyakit stroke. Dia bangun pada hakikat, dia bangun daripada tidurnya, dapat dirinya memang sembuh daripada penyakit stroke itu. Dia keluar daripada rumah. Dia dapat keluar daripada rumah. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, barakatun Nabi sallallahu alaihi wasallam kathirah. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah banyak. Kita harap dapat daripada berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harap pada malam ini kita dapat berkat bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Al-Busiri apabila dia keluar daripada rumah, sihat, tak ada apa, berjumpa dengan dia seorang
daripada orang-orang yang baik, orang-orang yang salih, orang sufi. Maka dia kata kepadanya, wahai tuanku, saya mahu dengar kasidah yang kamu telah menulis memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Busiri kata, saya telah memujinya sallallahu alaihi wasallam dengan banyak kasidah. Mana satu yang kamu mahu dengar? Dia kata, tak, saya mahu itu yang mula dengan amin tazakkuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami. Yani qasidah Al-Burdah, dia baru menulis, belum memberinya kepada sesiapa. Maka Imam Busiri terkejut, bagaimana dia tahu tentang qasidah ini? Bagaimana? Siapa khabarkan kepada dia tentangnya? Maka dia tanya kepada dia. Kata orang sufi itu, demi Allah, saya telah melihat dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ini, dan saya telah mendengar qasidah ini yang kamu telah menulis dibaca di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Seorang sufi itu dalam mimpi sahaja dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia melihat qasidah Imam Busiri dibaca di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang sufi itu dia kata, saya mahu salinan daripada qasidah itu. Allah. Imam Busiri dia bagi kepada dia salinan. Orang sufi itu bawanya kepada sultan. Maka sultan dan keluarga sultan mereka duduk membaca qasidah. Setiap kali ada musibah, ada bala, mereka duduk buat salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baca qasidah ini, dan mereka harap dengan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membuat salawat dipermudahkan urusan mereka dan mereka sembuh daripada penyakit. Dan subhanallahil azim, ramai orang yang mereka telah buat ini, maka dipermudahkan urusan mereka dan sembuh daripada penyakit-penyakit yang teruk. Masya Allah al-azim. Tetapi ikhlas. Ikhlaskan niat apabila kita buat salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, ini adalah sedikit kisah yang ringkas tentang Imam Busiri. Tapi kita mahu sambung membaca kitab. Maka yang belum dapat salinan daripada kitab, masuk ke dalam Telegram, cari dalam page ini ada link, boleh masuk download kitab mukhtasar, kerana kita mahu sambung tentang pembahagian riddah, bab pembahagian riddah, insya-Allah taala. Okey. Maka yang ada salinan daripada PDF kita sudah sampai kepada muka surat 22. Okey, buka kitab. Kata pengarang rahimahullah, أو أعطاه عالم فتوى فقال أيش هذا الشرع مريدا لاستخفاف بحكم الشرع. Mafhumnya, atau apabila seseorang alim memberi fatwa kepadanya, lalu seorang itu berkata, hukum syarak apa ini, dengan tujuan memperlikihkan hukum syarak tersebut. Okey, di sini sangat penting. Yang mencaci agama Islam, yang memperlikihkan hukum agama, rosak imannya, dia jatuh dalam kekufuran wal'iyadzu billahi ta'ala. Kerana ini seorang perlu jaga lidahnya, jaga imannya. Ini bab sangat penting yang kita tengah syarah tentangnya, yang ia bagaimana seorang menjaga imannya daripada perkara-perkara yang merosakkan. Secara ringkas ni kita buat ulang kaji sedikit kepada apa yang kita telah sebut. Kata para ulama, perkara-perkara yang merosakkan iman, menjatuhkan orang dalam riddah, terbahagi kepada 3. Ada dari sudut keyakinan, ada dari sudut perbuatan, dan ada dari sudut ucapan. Yang dari sudut keyakinan kita telah syarah tentangnya dan kita telah sebut banyak contoh tentangnya. Yang dari sudut ucapan kita masih lagi syarah tentangnya. Yang dari sudut perbuatan kita sudah syarah juga tentangnya.
Okey, maka di antara contoh bagi kufur dari sudut ucapan, jika seorang pergi kepada orang alim, dia minta daripada dia fatwa. Orang alim itu bagi fatwa yang betul, tetapi orang itu walaupun dia tahu ini fatwa dan hukum syarak yang betul, dia kata hukum syarak apa ini, dengan kasar mempersendakan dan memperlekehkan hukum syarak, maka ini adalah kekufuran wal'iyadzu billahi ta'ala. Juga yang kata tentang hukum hakam yang ada dalam Al-Quran yang kata tentangnya ini adalah kezaliman, maka kata ulama dia jatuh dalam kekufuran. Seperti setengah orang mereka kata tentang hukum setengah hukum dalam faraid yang mana disebut dalam Al-Quran lizzakari mithlu hazzil unthayain. Maka ada setengah orang yang mereka membantah terhadap syarak dan mereka kata bagaimana diberi kepada anak lelaki mereka kata bagaimana diberi kepada anak lelaki dalam daripada harta tinggalan dua kali ganda apa yang didapat oleh anak perempuan, yakni kalau di anak lelaki dapat lebih daripada anak perempuan. Maka ada setengah orang yang kata wal'iyadzubillah, mereka kata ini kezaliman. Yang kata seperti ini tentang hukum daripada Al-Quran, maka orang ini dia memperlekehkan hukum syarak, memperlekehkan hukum Al-Quran, dan ini adalah kekufuran wal'iyadzubillahi ta'ala. Kata pengarang, "Au qala la'natullahi ala kulli 'alimin muridan listighraq asy-syamil, amma man lam yurid listighraq asy-syamil li jami'il ulama'i bal arada la'na ulama'a makhsusin wa kanat hunaka qarinatun tadullu ala dhalik lima yadhunnu bihim min fasadi ahwalihim fa innahu la yakfur wa in kana kalamuhu la yakhlu min al-ma'siyah." Atau dia berkata semoga Allah melaknat setiap orang alim dengan tujuan merangkumi sekalian orang alim. Adapun jika dia tidak bermaksud orang alim secara keseluruhan, tetapi dengan tujuan melaknat para alim yang tertentu, sedangkan ada petunjuk yang menunjukkan hal demikian disebabkan sangkaannya terhadap buruk tingkah laku para alim tersebut, maka dia tidak jatuh kafir, tetapi kata-katanya tersebut tidak terlepas daripada dosa. Kita tidak boleh mempersendakan ilmu agama dan tidak boleh mencaci ilmu agama. Ilmu agama itu ilmu yang mulia. Maka jika orang kata wal'iyadzubillah, laknat Allah ke atas setiap orang yang alim, kata ulama, dia ini jatuh dalam kekufuran. Dia mempersendakan kedudukan ilmu agama dan menghina ilmu agama. Maka kata ulama yang kata macam ini dia jatuh dalam kekufuran. Yang kata laknat Allah ke atas setiap orang alim secara mutlak macam itu, maka ini di antara kekufuran ucapan. Tetapi andaikan orang ini dia tidak kasad seluruh para ulama secara mutlak, tapi dia kasad setengah ulama yang tertentu yang ada di satu kawasan, dan ada satu petunjuk, ada qarinah yang menunjukkan bahawasanya ini kasadnya. Contoh, dia cakap tentang ulama yang ada di setengah kawasan yang tertentu, kemudian dia kata perkataan ini kasadnya tentang mereka yang dia baru sebut, atau ada orang lain sebut mereka, maka dia cakap perkataan ini dan ada petunjuk yang menunjukkan bahawasanya bukan kasnya semua para ulama secara umum, bahawa disanya kasnya mereka itu, kerana dia mempercayai bahawasanya keadaan mereka semua itu yang kata tentang mereka ini rosak, tidak baik. Maka dalam keadaan ini dia tidak jatuh dalam kekufuran, tapi hati-hati, jangan buat seperti ini. Maka ini adalah apa yang dijelaskan oleh para ulama. Okey. Kata pengarang,
أو قال أنا بريء من الله أو من الملائكة أو من النبي أو من الشريعة أو من الإسلام. Mafhumnya, atau dia berkata aku berlepas diri daripada Allah, malaikat, nabi, syariat atau Islam. Yang kata seperti ini, pasti ini adalah kekufuran wal'iyadzubillah. Yang kata saya melepaskan diri daripada Allah atau daripada nabi atau daripada para malaikat atau daripada Islam, yakni dia mempersendakan Allah, mempersendakan nabi, maka ini adalah kekufuran wal'iyadzubillah. Okey, kata pengarang, au qala la a'rifu al-hukma mustahzi'an bi hukmillah. Juga yang kata tentang satu hukum daripada agama, dia tahu hukum itu, tapi dia kata saya tak tahu apakah hukum ini, dengan kasad menghina hukum agama, maka ini adalah kekufuran. Tidak boleh menghina hukum Islam, hukum agama. Kata pengarang, atau dia berkata aku tidak mengetahui hukum ini dengan tujuan menghina hukum Allah. Bukan kalau orang dipersoalkan tentang satu soalan dan dia bukan orang alim, dia hanya jawab, dia kata saya tak tahu hukum, saya belum belajar. Bukan, ini bukan kekufuran. Kalau dia hanya dipersoalkan contohnya tentang satu soalan fiqh, maka dia kata saya tak tahu hukum, belum belajar lagi tentang ini. Bukan. Tapi kita kata ini yang kata seperti itu dengan kasar menghina hukum agama yang dia tahu. Kata pengarang, au qala wa qad mala'a wi'aan wa ka'san dihaqa, atau dia berkata selepas menuangkan air sehingga penuh ke dalam gelas, wa ka'san dihaqa, au afragha syaraban faqal fakanat saraba, atau selepas mengosongkan bekas minum maka dia berkata fakanat saraba, au 'inda waznin au kail wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, atau ketika menimbang atau menyukat dia berkata wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, aw 'inda ru'yati jam'in wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada, atau ketika melihat sekumpulan orang ramai dia berkata wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada, biqasd al-istikhfaf fi al-kull bima'na hadhihi al-ayat, dengan tujuan mempersendakan makna ayat-ayat tersebut. Wa kadza kullu mawdi'in istu'mila fihi al-Qur'an bidhalika al-qasd, فإن كان بغير ذلك القصد فلا يكفر، لكن قال الشيخ أحمد بن حجر لا تبعد حرمته. Dan begitu juga keadaannya, yani menjadi kafir apabila ayat-ayat Al-Quran diguna dengan tujuan seperti ini. Sekiranya bukan dengan tujuan yang demikian itu, yani menghina, maka dia tidak menjadi kafir. Akan tetapi Syekh Ahmad Ibn Hajar berkata ini tidak jauh daripada haram. Okey, apakah kesimpulan apa yang pengarang kata di sini? Yang mempersandakan ayatul Quran, ayat-ayat Al-Quran, yang mempersandakannya, yang menghinanya, dia jatuh dalam kekufuran. Ini jelas. Ada setengah orang, mereka membaca ayat-ayat Al-Quran dalam setengah keadaan di luar konteksnya dengan kasar menghina ayat-ayat Al-Quran. Seperti contoh, ada dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Ayat ini tentang hari akhirat apabila manusia dan jin mereka dikumpulkan dan tidak ada daripada mereka yang dilepaskan, semua mereka akan dihimpunkan. Maka jika orang dia melihat jemaah yang ramai yang berkumpul, kemudian dia melihat kepada mereka, dia baca firman Allah Ta'ala, wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada, dengan kasar menghina dan mempersandakan makna ayat ini, mempersandakan ayat ini, maka dia jatuh dalam kekufuran wal'iyadzubillahi ta'ala, kerana mempersandakan ayatul Quran itu adalah kekufuran. Atau kalau orang dia baca firman Allah Ta'ala, wa ka'san dihaqa,
apabila dia penuhkan satu gelas sampai penuh, maka dia baca firman Allah Ta'ala, wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa maknanya yang sebenar itu tentang minuman yang ahli syurga akan dapat dalam gelas yang penuh. Jadi kalau orang dia penuhkan satu gelas dan dia kata wa ka'san dihaqa, maksudnya dia mempersendakan makna ayat, seolah-olah dia kata seolah-olah dia kata apa yang disebut dalam Quran itu tak ada nilai baginya, dan dia kasar menghina, maka itu adalah kekufuran. Okey. Al-Syeikh Ibn Hajar Al-Haytami dia mensyarah tentang ini, dan dia kata tak boleh guna ayat-ayat Al-Quran dengan cara itu. Tak boleh gunakannya dalam luar konteksnya. Maka contoh, ada setengah orang apabila dia mahu jemput kawan masuk ke dalam rumah, dia baca firman Allah Ta'ala, udkhuluha bisalamin aminin. Ayat ini tentang masuk ke dalam syurga, tapi dia bacanya apabila kawan yang mahu masuk rumah dia sendiri. Jangan buat macam itu. Jika dia kasad menghina ayat Al-Quran, ini adalah kekufuran. Tapi kalau dia tidak kasad menghina ayat Al-Quran, dia tak kasad, apakah hukumnya kalau dia tak kasad menghina dan mempersendakan ayatul Quran? Kata ulama, kata Ibn Hajar Al-Haytami, la tab'udu hurmatuh, yani perbuatan itu haram, tapi kerana dia tak kasad menghina ayat Al-Quran, maka dia tak jatuh dalam kekufuran. Okey. Kata pengarang rahimahullah, wa kadza yakfuru man syatama nabiyyan aw malaka. Dan demikian juga menjadi kafir barang siapa yang mencaci salah seorang nabi atau malaikat. Yang mencaci seorang nabi atau salah satu daripada para malaikat, maka dia jatuh dalam kekufuran. Ada setengah orang jahil, jika berlaku kematian di rumah mereka mencaci Azrail, wal'iyadhu billah. Azrail yang mengambil ruh, dia daripada para malaikat, dia mulia. Tak boleh mencaci Azrail alaihi salam. Yang mencaci Azrail, dia jatuh dalam kekufuran. Kata Ibn Farhun dalam Tafsiratul Hukam, yang mencaci sesiapa daripada para malaikat, dia jatuh dalam kekufuran. Tak boleh mencaci para malaikat. Juga yang mencaci para anbiya, dia jatuh dalam kekufuran. Okey, kata pengarang, qala al-muallif, aw qala akunu qawadan in sallaytu aw ma asabtu khairan منذ sallayt aw as-salatu la tasluhu li biqasd al-istihza. Atau dia berkata, aku menjadi bapa ayam jika aku salat, atau aku tidak pernah mendapat apa-apa kebaikan sejak aku menunaikannya, atau salat tidak sesuai bagiku dengan tujuan mempersenda-sendakan. Okey, yang mempersendakan salat atau puasa Ramadan, dia jatuh dalam kekufuran. Maka ada setengah orang jahil, apabila ditegur, dikatakan kepada mereka, salatlah, maka mereka kata apa? Mereka kata, aku menjadi bapa ayam jika aku salat. Dalam bahasa Melayu, perkataan bapa ayam itu yang dia bawa orang untuk buat zina kepada setengah perempuan yang penzina. Maka yang menjadikan salat seperti perbuatan ini yang keji, maka dia menghina salat, dia jatuh dalam kekufuran. Juga yang kata aku tidak pernah mendapat apa-apa kebaikan sejak aku menunaikannya, yakni menunaikan salat, yakni maksudnya salat itu perkara yang buruk, tidak baik, maka dia jatuh dalam kekufuran. Bukan kalau orang dia ceritakan tentang kisah dia contoh sebelum itu fasik, kemudian dia jadi orang bertakwa, maka apabila dia jadi bertakwa, ada bala turun ke atasnya, kerana biasanya orang-orang yang bertakwa turun atas mereka bala. Bukan macam itu. Tapi orang yang kata sejak aku mula salat, saya tak dapat apa-apa kebaikan, maksudnya salat itu perkara buruk, maka itu menghina salat.
Okey. Juga yang kata solat ini tidak sesuai bagiku. Ada setengah orang yang jahil. Apabila ditegur, dia buat banyak dosa. Dikatakan kepadanya, solatlah. Solat, jangan tinggalkan. Maka dia kata, solat tu tak sesuai bagiku lah. A'udzubillah. Tak boleh kata macam ini. Tak boleh kata macam ini. Solat itu fardu ke atas orang yang mukallaf. Tapi lain kalau seorang wanita dalam keadaan haid, dia kata, oh saya tak boleh solat sekarang kerana saya dalam keadaan haid. Dia tak jatuh dalam kekufuran. Okey. Kata pengarang, "Au qala li muslimin ana aduwuka wa aduwwu nabiyyika aw li syarifin ana aduwuka wa aduwwu jaddika muridan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Atau dia berkata kepada seorang muslim, aku adalah musuhmu dan musuh nabimu, atau kepada seseorang yang berketurunan nabi, aku musuhmu dan musuh datukmu dengan maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata tentang dirinya bahawasanya dia musuh kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia jatuh dalam kekufuran. Maka kalau orang dia kata kepada seorang muslim, saya musuh kepada kamu dan musuh kepada nabi kamu, itu jelas dia jatuh dalam kekufuran kerana dia kata saya musuh kepada nabi kamu. Yang kata tentang dirinya dia musuh kepada Nabi Muhammad, dia jatuh dalam kekufuran. Juga kalau orang kata kepada seorang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata kepadanya, saya musuh kepada datuk kamu. Maksudnya dengan datuk kamu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia jatuh dalam kekufuran. Tapi bukan kalau maksudnya seorang datuk bawah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah apa yang disebut oleh para ulama. Kata pengarang, أو يقول شيئا من هذه الألفاظ البشعة الشنيعة, atau seseorang itu mengucapkan apa-apa lafaz yang buruk lagi keji seumpama ini, seumpama yang terdahulu. Contoh-contoh kita dah sebut banyak contoh tentang kufur dari sudut ucapan. Maka hendaklah orang menjauhi itu, menjauhi kekufuran, dan jaga lidahnya. Kata pengarang, وَقَدْ عَدَّ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ كالفقيه الحنفي بدر الرشيد والقاضي عياض المالكي رحمهما الله أشياء كثيرة فينبغي الاطلاع عليها فإن من لم يعرف الشر يقع فيه. Sesungguhnya ramai ulama daripada kalangan fuqaha menerangkan banyak perkara yang membawa kepada riddah, seperti Al-Faqih Al-Hanafi Badr Al-Rashid dan Al-Qadhi Iyad Al-Maliki. Semoga Allah merahmati mereka. Maka sepatutnya umat Islam menelitinya, kerana barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, dia akan terjatuh ke dalamnya. Okey, maka pengarang di sini setelah dia syarah tentang kufur dari sudut ucapan dan dia telah sebut banyak contoh, dia ingatkan di sini bukan hanya dia yang buat seperti ini dalam kitabnya. Ramai ulama sebelumnya mereka telah memberi amaran kepada orang awam untuk jaga lidah mereka dan jangan kata perkataan-perkataan bercanggah dengan agama yang menjatuhkan dalam kekufuran, kerana ini kerugian yang besar. Maka dia kata, jika orang mahu tengok lagi, boleh tengok kepada kitab Badr Rashid daripada ulama qarn yang ke-8 Hijriyah, atau boleh tengok juga kitab Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, kitab Asy-Syifa. Ada dalamnya banyak contoh juga. Boleh rujuk kepada kitab-kitab para ulama yang besar tentang ini. Juga boleh tengok kitab-kitab ulama Melayu seperti kitab Syekh Dawud Al-Fatani, Sulam Al-Mubtadi, atau kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Mufti Banjar zaman dahulu, Tuhfat Ar-Raghibin, atau kitab Mufti Aceh zaman dahulu, atau kitab-kitab para ulama yang lain. Tengok apa yang mereka kata tentang tajuk ini.
Kata pengarang, wal qa'idatu anna kulla 'aqdin aw fi'lin aw qawlin yadullu 'ala istighfafin billahi aw kutubihi aw rusulihi aw malaikatihi aw sya'airihi aw ma'alim dinihi aw ahkamihi aw wa'dihi aw wa'idihi kufrun falyahdhar al-insanu min dhalika jahdahu 'ala ayyi hal. Dan kaidah bahawasanya setiap keyakinan, perbuatan atau percakapan yang menunjukkan penghinaan terhadap Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya, syiar-syiarnya, tanda-tanda agamanya, hukum hakamnya, janji baiknya atau ancamannya, maka ia adalah kekufuran. Oleh itu, setiap orang hendaklah berwaspada daripada yang demikian itu dan berusaha menjauhinya pada apa-apa jua keadaan. Yakni kesimpulan, kita dah kata bahawasanya riddah terbahagi kepada tiga, ada dari sudut keyakinan, dari sudut perbuatan, dari sudut ucapan. Apakah kaedah yang merangkumi? Kaedah yang merangkumi adalah setiap keyakinan, perbuatan atau ucapan yang menunjukkan penghinaan terhadap Allah atau kitab-kitabnya, yang menunjukkan mempersendakan Allah atau kitab-kitabnya atau rasul-rasulnya atau para malaikat atau syiar-syiar Islam, atau hukum hakam agama atau janji Allah atau ancaman Allah terhadap orang-orang yang kafir, maka ini adalah kekufuran wal'iyazubillahi ta'ala. Maka hendaklah orang berwaspada dan berhati-hati dan menjauhi kekufuran, dan hendaklah orang kurangkan cakapan daripada pada perkara yang tidak baik. Jaga lidahnya, jangan memperbanyakkan cakap tentang perkara-perkara yang tidak baik. Ada setengah orang dia mahu bergurau, dia bergurau dengan kekufuran wal'iyazubillah, bergurau dengan mencaci Allah, bergurau dengan mendustakan agama. Tidak boleh macam itu. Hendaklah orang ingat dia akan mati dan turun masuk dalam al-qabr. Mahu selamat? Jika mahu selamat, maka belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Kitab ini yang kita baca sepanjang bulan Ramadan, yang belum ikut siri-siri yang sebelum, hendaklah dia ikut. Yang belum belajar kitab ini daripada awal, hendaklah dia ulang, masih ada dalam page. Jangan ambil perkara ini ringan. Jangan seorang sama ada dia akan masuk ke dalam syurga atau dia masuk ke dalam api neraka. Maka kita di dunia ini sementara mahu selamat, belajar ilmu agama. Dan jika kita atau seorang yang dia memang suka kepada ahli keluarganya, dia sayang kepada mereka, sayang kepada sahabatnya, kerabatnya, jirannya, maka dia jemput mereka untuk masuk dan belajar untuk keselamatan di hari akhirat. Kita buat program ini pada setiap malam bukan untuk mahu tunjuk-tunjuk, bukan untuk kita mahu keluar kepada social media dan tunjuk-tunjuk. Kita buat ini lillahi ta'ala, kerana kita mahu membantu orang belajar ilmu agama, belajar aqidah, belajar apa yang wajib, apa yang haram, belajar apakah perkara-perkara yang merosakkan iman, supaya jaga diri dia, supaya membantu jaga orang lain. Ini adalah maksud kita. Maka sesiapa yang ambil ilmu ini, dia bermanfaat. Siapa yang bantu sebarkannya lillahi ta'ala, dia juga bermanfaat. Maka jom kita sebarkan lagi tentang majalis Ramadaniyah lillahi ta'ala. Okey. Sekarang ini adalah fasal yang sangat penting. Okey. Ini fasal yang sangat penting. Jika orang jatuh dalam kekufuran, bagaimana dia kembali kepada agama Islam? Bagaimana dia kembali kepada agama Islam? Kita baca dalam bab ini. Kata pengarang, faslun, fasal. يجب على من وقع في الردة العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والإقلاع عما وقعت به الردة. Wajib ke atas orang yang jatuh dalam riddah kembali segera kepada agama Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah dan meninggalkan segala perkara yang menyebabkan dia jatuh dalam riddah. ويجب عليه الندم على ما صدر منه والعزم على أن لا يعود لمثله. Dan wajib ke atasnya menyesal atas apa yang telah terbit daripadanya dan bertekad untuk tidak akan kembali melakukan perkara yang seumpamanya.
فإن لم يرجع عن كفره بالشهادة وجبت استتابته ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل به ينفذه عليه الخليفة بعد أن يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام. Maka sekiranya dia tidak kembali kepada Islam daripada kekufurannya dengan mengucap dua kalimah syahadah, wajib menyuruh dia bertaubat dan tidak diterima daripadanya melainkan Islam, atau dibunuh disebabkan riddah yang mana ia dilaksanakan oleh khalifah setelah dia menuntut daripadanya untuk kembali kepada Islam. Wa ya'tamidul khalifatu fi dhalika ala syahadati syahidaini adlain atau ala i'tirafih, dan hal ini khalifah bersandarkan kepada kesaksian dua orang saksi yang adil atau pengakuan orang itu sendiri. Wa dhalika li hadits al-Bukhari man baddala dinahu faqtuluh. Pelaksanakan hukuman ini adalah kerana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat al-Bukhari. Mafhumnya, barang siapa mengubah agamanya maka bunuhlah dia. Wa yabtulu biha. Okey. Maka kata pengarang di sini yang jatuh dalam riddah, dalam kekufuran, bagaimana dia kembali kepada agama Islam? Fokus betul sini. Dia kembali kepada agama Islam dengan meninggalkan kekufuran dan mengucap dua kalimah syahadah. Meninggalkan kekufuran dan mengucap dua kalimah syahadah. Okey. Dua ini syarat. Mesti dua ini. Ada lagi dua perkara, ia bukan syarat tapi wajib untuk taubat. Dua perkara, apakah ia menyesal ke atas apa yang berlaku daripadanya dan berazam dalam hatinya untuk tidak kembali kepada kekufuran pada masa yang akan datang. Maka jika dia tidak ingat tentang menyesal dan dalam hatinya dia tak azam untuk kembali kepada kekufuran, tetapi pada masa sama dia tidak ingat untuk dia tidak berazam dalam hatinya untuk tidak kembali kepada kekufuran. Dia tidak berazam untuk kembali kepada kekufuran dan dia tidak berazam untuk tidak kembali kepada kekufuran. Maka dalam keadaan ini sah dia kembali kepada agama Islam. Apabila dia sudah meninggalkan kekufuran dan dia mengucap dua kalimah syahadah. Dua perkara yang lain itu wajib. Tapi dua perkara yang pertama itu adalah syarat. Itu adalah syarat. Okey. Maka kembali kepada agama Islam bukan dengan seorang mengucap astaghfirullah. Ada setengah orang apabila melihat orang jatuh dalam kekufuran, mereka kata kepadanya, ucaplah astaghfirullah. Bukan ini caranya. Orang yang jatuh dalam kufur, yakni dia keluar daripada agama Islam. Orang yang ada dalam keadaan kufur, Allah tidak mengampunkan dia. Tidak mengampunkan dosa-dosanya sedangkan dia masih lagi dalam kekufuran. Maka kita tidak suruh orang yang jatuh dalam kekufuran sedangkan dia ada dalam kekufuran mohon daripada Allah untuk mengampunkan dosa-dosanya sedangkan dia masih lagi dalam kekufuran. Tak. Kerana ini kita tak kata kepadanya ucaplah astaghfirullah. Kita kata kepada dia ucaplah dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah caranya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, jika orang kafir dia tidak kembali kepada agama Islam, yakni jika orang yang murtad dia tidak terima kembali kepada agama Islam, maka khalifah akan suruh dia untuk kembali kepada agama Islam. Jika dia tidak terima, maka khalifah tidak terima daripadanya, melainkan dia kembali kepada agama Islam atau dia akan membunuhnya. Kerana warid dalam Sahih Al-Bukhari suruhan dengan ini. Okey, bagaimana khalifah tahu bahawasanya orang itu telah jatuh murtad? Sama ada dua lelaki saksi yang adil yang datang dan buat saksian kepada khalifah, mengkhabarkan kepada dia tentang ini.
atau orang murtad itu dia sendiri mengiktiraf depan khalifah bahawasanya dia sudah daripada agama Islam. Maka dengan dua cara ini khalifah tahu bahawasanya orang itu sudah jatuh murtad. Okey. Kata pengarang, wa yabtulu biha sawmuhu wa tayammumuhu wa nikahuhu qabla ad-dukhuli wa kadha ba'dah. In lam ya'ud ila al-islam fi al-iddah wa la yasihhu 'aqdu nikahihi 'ala muslimatin wa ghayriha. Dan batal dengan riddah ibadah puasa, tayammum dan nikahnya sebelum berlaku persetubuhan, dan begitu juga setelah melakukan persetubuhan jika dia tidak kembali kepada Islam dalam tempoh masa iddah. Dan tidak sah akad nikahnya dengan seorang muslimah dan selainnya. Okey, orang yang jatuh murtad, jika dia sebelum jatuh murtad dia puasa. Contoh di siang hari Ramadan, seorang jatuh murtad, maka batal puasanya. Batal puasanya. Wajib ke atas dia kembali serta-merta kepada agama Islam dengan mengucap dua kalimah syahadat dan memenahan diri daripada apa yang membatalkan puasa sampai maghrib, kemudian qada serta-merta setelah Ramadan. Yani pada 2 Syawal dia kena buat qada. Okey. Dan juga batal tayammum dengan riddah. Kalau orang dia ambil tayammum, setelah ambil tayammum dia jatuh murtad, batal tayammumnya. Dan juga batal nikah dengan riddah. Jika orang jatuh dalam riddah, jatuh dalam kekufuran, maka batal akad nikahnya jika ini berlaku sebelum ad-dukhul, yani sebelum berlaku persetubuhan di antara dia dan isterinya. Yani kalau seorang dia baru buat akad nikah, setelah buat akad nikah kemudian bergaduh dengan keluarga isterinya yang baru, belum lagi berlaku persetubuhan di antaranya dan isteri baru itu, maka dia mengucap perkataan ada dalamnya kekufuran, contoh dia mencaci agama Islam, maka dia jatuh dalam kufur dan batal akad nikah itu. Batal akad nikah itu. Jika dia kembali kepada agama Islam, mereka perlukan kepada akad yang baru. Tetapi kalau seorang, salah satu daripada suami isteri jatuh dalam riddah setelah sudah berlaku persetubuhan walaupun sekali, maka dalam keadaan ini kata ulama kita melihat, jika yang jatuh murtad dia kembali kepada agama Islam sebelum habisnya tempoh iddah bagi perempuan, maka dalam keadaan ini tidak memerlukan kepada akad baru. Tapi jika kembali kepada Islam setelah sudah habis tempoh iddah bagi wanita, maka mereka perlukan kepada akad baru jika mahu kembali bersama sebagai suami isteri. Saya akan ulang ini sekali lagi, fokus. Jika seorang daripada suami isteri jatuh murtad, apakah berlaku kepada akad nikah? Jika belum berlaku di antara mereka persetubuhan langsung, belum berlaku jima' langsung, batal akad nikah itu. Setelah orang murtad kembali kepada agama Islam, jika mereka mahu kembali suami isteri, perlukan kepada akad baru. Adapun jika seorang jatuh murtad setelah sudah berlaku persetubuhan, salah satu daripada mereka jatuh murtad setelah sudah berlaku persetubuhan, kata ulama kita tengok di sini. Jika si murtad kembali kepada agama Islam sebelum habis tempoh iddah wanita, maka tidak memerlukan kepada akad baru. Tapi jika setelah sudah habis iddah, maka memerlukan kepada akad yang baru setelah dia kembali kepada agama Islam. Okey. Apakah iddah wanita? Jika dia seorang yang berhaid, maka 3 kali suci. 3 kali suci. Dan orang yang murtad tidak sah nikahnya dengan sesiapa, tidak sah nikahnya dengan muslimah atau dengan selainnya.
Yani seorang murtad tidak sah nikahnya langsung. Tak sah nikahnya dengan orang kafirah asliyah, dan tidak sah nikahnya dengan orang murtaddah, dan tidak sah nikahnya dengan wanita yang muslimah, tidak sah nikahnya langsung. Kata pengarang, wa tahrumu dhabihatuhu wa la yarith wa la yurath wa la yusalla alayhi wa la yughassal wa la yukaffan wa la yudfan fi maqabir muslimin wa maluhu fai ay li baitil mali in kana baitu mali mustaqim. أما إن لم يكن فإن تمكن رجل صالح من أخذه وصرفه في مصالح المسلمين فعل ذلك. Dan diharamkan makan sembelihannya, tidak boleh mewarisi atau diwarisi harta, tidak disolatkan ke atasnya, tidak wajib memandikan jenazahnya, tidak wajib dikafankan, dan tidak boleh dikebumikan di perkuburan orang Islam. Dan hartanya adalah fai', iaitu ia perlu diserahkan kepada Baitul Mal sekiranya Baitul Mal tersebut telus. Adapun sekiranya Baitul Mal tersebut tidak telus, dalam masa yang sama terdapat lelaki salih yang mampu menguruskan dan membelanjakan harta tersebut untuk kemaslahatan umat Islam, maka hendaklah dia melakukan perkara tersebut. Okey. Orang yang jatuh murtad, kita tidak boleh makan apa yang dia sembelih. Jika dia sembelih lembu atau kambing, maka kita tak boleh makan daripada apa yang dia sembelih. Ini perkara yang diketahui. Dan tidak boleh dia mewarisi kerabatnya yang muslim yang mati. Yani jika ayahnya mati, dia tak akan mewarisi ayahnya yang muslim. Jika dia si murtad mati, anaknya tidak akan mewarisi dia. Apakah dibuat dengan hartanya? Tidak diwarisi oleh kerabatnya, bahkan ia diserahkan kepada Baitul Mal. Diserahkan kepada Baitul Mal. Jika Baitul Mal ia telus. Jika ia tidak telus, maka seorang yang salih yang mampu menguruskan harta itu akan menguruskannya, akan gunakannya pada kemaslahatan umat Islam. Okey? Maka ini adalah tentang hukum hakam murtad, kita telah jelaskan, dan insya-Allah taala kita akan sambung syarahan dalam kitab ini pada esok. Maka ikut pengajian kita. Tapi saya mahu bagi satu sirah untuk buat salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumaat ini, yang sirah ini adalah اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتقيل بها عثرتي وتفرج بها كربتي وتنقذني بها من وحلتي وتقضي بها حوائجي وسلم تسليما كثيرا. Ini dibaca 1000 kali. Seorang ambil wuduk dan bacanya 1000 kali. Dan bagus kalau dia menghadapi qiblah ketika dia membacanya. Ia dibaca pada malam Jumaat dan siang hari Jumaat, maka boleh gunakannya untuk memperbanyakkan salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang rasa dirinya dia tidak hafalnya atau tidak tahu bagaimana baca, jangan tinggalkan, terus buat salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan boleh buat salawat ke atas Rasulullah walaupun buat sirah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ramai orang hafal sirah ini. Maka kita boleh buat. Jom kita buat salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita habiskan tazkirah ini. Jemput kawan-kawan ramai-ramai kita buat salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum muslimin dan muslimat. Jangan lupa untuk tekan like, bagi page, share video ini, jemput kawan-kawan masuk dan activate bell supaya sampai apa yang kita upload dalam page ini. Barakallahu fikum, akramakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak kepada semua yang buat doa untuk hamba ini yang fakir dalam komen. Dan waalaikumsalam bagi semua yang telah tulis assalamualaikum, akramakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.